Salah kita nak cakap bahasa Inggeris ke tak Kita cakap bahasa Melayu insya-Allah. Melayu je. Tak payah caption. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan, salam bulan barakah dan salam kuliah duha An-Nadi. Alhamdulillah pagi ini julung kali kita bersama salah seorang anak didik Smart Kajang ataupun An-Nadi Smart Kajang, iaitu Dr. Hasanah Abdul Hafiz, iaitu An-Nadi SPM 1992. Beliau kini bertugas sebagai pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam UKM. Kalau kita tengok dari segi sejarah beliau, Alhamdulillah kita kata wanita yang menjadi idola adik-adik lah dan juga masyarakat insya-Allah. Pagi memberkati majlis, kita buka dulu majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami juga bagi pihak An-Nadi pada pagi ini mengalu-alukan kehadiran semua para guru, asatizah yang bersama kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Bakru, Cikgu Hashimah, Cikgu Nur Ainon, dan juga kita alu-alukan kehadiran sahabat-sahabat dari An-Nadi dan juga yang dari gabungan alumni SBP, serta pagi ini kita buat terbuka seluruh Malaysia. Sesiapa saja yang ingin bersama untuk masuk mendengar kuliah duha, kita alu-alukan insya-Allah. Dan tajuk kita pada pagi ini adalah Raja' macam mana Dr. Hasanah, betul ke? Raja', pengharapan buat pendamba Lailatul Qadar. InsyaAllah tanpa membuang masa, kita dengan ini mempersilakan yang kita tunggu-tunggu, Dr. Hasanah Abdul Hafiz untuk memulakan sedikit dengan siapakah beliau saya ingat, dan seterusnya menyampaikan kuliah pada pagi ini. Tafadhal mashkuran. Silakan Dr. Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz Encik Rizwan, ke saudara Rizwan, bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, yang dikasihi cikgu-cikgu, Cikgu Nur Ainon, Cikgu Hashimah, Ustaz Bakru dan rakan-rakan, serta yang mungkin lebih ramai lagi bersama dengan kita adalah mungkin adik-adik junior sedikit lah daripada saya, kerana saya dia kira batch yang agak senior. Okay. Alhamdulillah, ya, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat jumpa hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ana ukhtukum fillah Hasanah binti Abdul Hafiz. Saya sebenarnya tidak ada apa-apa pun kalau di Smart Kajang tu. Dulu saya ni adalah pelajar yang mungkin cikgu pun tak perasan kot, ya, selalu buat hal ke apa kan, buat hal sendiri je. Saya masuk Smart Kajang tahun 91 dan SPM 92. Alhamdulillah. Saya kemudian sambung belajar di Jamiah Mu'tah atau Universiti Mu'tah Jordan dalam bidang pengajian Islam, syariah dan pengajian Islam. Kemudian sambung lagi belajar masa di Jordan tu dapat tajaan GPA, kemudian sambung belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dalam bidang fiqh dan usul, pengajian Islam jugalah, syariah. Kemudian sambung ke Universiti Malaya dalam bidang fiqh dan usul. Kemudian selepas pada itu saya sambung lagi, tapi bukan sambung belajar lah, saya mulakanlah dunia pekerjaan di Universiti Sains Malaysia dalam bidang yang bidang saya itu jugalah, iaitu dalam di bahagian pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan selama 7 tahun. Selepas pada itu saya berpindah ke UKM,
di Fakulti Pengajian Islam UKM dan telah berada di situ selama 10 tahun Alhamdulillah. Dan saya orang Banting, calling siapa orang Banting, kejap lagi saya nak ke Banting nak beli kerepek ni. Siapa nak ke Banting, jom kita set. Baik, saya boleh sambung teruskan ke? Baik, syukur Alhamdulillah pada hari ini tajuk yang saya sepakati dengan saudari Tuti, Masya Allah terima kasih kerana pihak Nadi sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit lah cerita-cerita, bukannya pandai nak mengajar-ngajar ni, dalam ni pun ada cikgu-cikgu dan ustaz saya. Jadinya tajuk yang menjadi pilihan saya ialah anak kunci rajak ya. Rajak ya, Rizwannya bukan rajak. Raja'ah pulang, ini rajak. Jadi ra jim alif hamzah iaitu pengharapan. Okey. Jadi apa yang kita nak cakap tentang pengharapan pada hari ini 11 Ramadan 1444 Hijrah, iaitu pengharapan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendambakan, mengharapkan sangat supaya kita ini menjadi insan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setiap kita ya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tetamu dalam bulan Ramadan. Apa yang sangat indah dalam bulan Ramadan yang mulia ini, Allah sediakan satu hadiah untuk semua umat Islam. Tetapi hadiah ini sangat misteri, iaitu Lailatul Qadar. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, apabila disebutkan sesungguhnya ya sesungguhnya kami menurunkan dalam bulan Ramadan ini satu malam yang diberkati. Allah maksudnya minta maaf. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, sesungguhnya dalam bulan ini kami turunkan satu malam iaitu yang dinamakan sebagai malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar disebut juga sebagai malam kemuliaan. Jadi apa yang kita nak fahami tentang Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan, malam keberkatan, malam ketentuan. Apa yang istimewa sangat sehingga ia dijadikan satu hadiah kepada umat Islam? Lailatul Qadar tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Ia istimewa untuk umat Muhammad, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan satu malam di mana Allah sebut apa dia? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik dari 1,000 bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, satu malam yang lebih baik dari 1,000 bulan. Bukan dalam ayat itu menyebut satu malam yang sama dengan 1,000 bulan. Tidak. Lebih baik dari 1,000 bulan. Mungkin 1,001 bulan, mungkin 2,000 bulan. Allahu a'lam. Dan bayangkanlah ya, disebutkan satu malam, ya bukan satu hari. Maksudnya tempoh Lailatul Qadar itu singkat, pendek, tetapi ia sangat istimewa. Jadi inilah yang kita nak cuba bincangkan pada hari ini. Apa yang tersirat pada Lailatul Qadar? Kenapa kita perlu ada ar-raja? Kita perlu ada pengharapan. Kita perlu ada perasaan keinginan yang amat sangat untuk mendapat Lailatul Qadar ini.
Satu perkara ya, satu kejadian besar yang berlaku dalam bulan Ramadan ialah penurunan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahawa dalam bulan Ramadan itu ya berlakulah penurunan Al-Quran. Apa yang berlaku ialah Al-Quran itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz ya ke langit yang diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Allahumma salli alaihi wasallam, terlupa namanya, Arash Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situlah kemudian daripada itu Al-Quran diturunkan secara tadarruj, secara sedikit-sedikit melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kadang tersasul, minta maaf cikgu ya, minta maaf Ustaz. Okay, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian daripada Baitul Izzah itu diturunkan sedikit-sedikit berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, berdasarkan kesesuaian penurunan ayat tersebut pada masa-masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita bahaskan di sini tentang perkataan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1,000 bulan. Terdapat beberapa perbahasan, ni nak cerita sikit lah. Ada cerita ya yang dikatakan berlaku berkaitan dengan penurunan ayat Al-Quran ini. Dikatakan bahawa pada satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan sahabat baginda Rasulullah bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian terkeluarlah cerita bagaimana dahulu ada dalam kalangan Bani Israel lelaki-lelaki yang pada waktu siang menggunakan siangnya untuk berjihad, berjuang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di kalangan Bani Israel. Dan pada waktu malamnya digunakan untuk beribadat sepenuhnya, dan ia berlaku sehingga 80 tahun. Inilah dia. Kalau kita buat matematik ya, Cikgu Ainun ada bersama dengan kita. Kalau kita buat matematik, alfu syahr, 1,000 bulan, kalau kita bahagi dengan 12, kita akan dapat 83 tahun. Subhanallah, bagaimana kita nak beribadat 83 tahun ni dengan sepenuh perasaan kita, dengan sepenuh jiwa raga, hendak kita bawa kepada pengabdian Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada pada zaman dahulu umat-umat terdahulu yang begitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para sahabat berasa cemburu. Ya, kalau kita pun zaman sekarang ni, siapa yang berumur 80 tahun ke atas ini, mereka yang luar biasa. Luar biasa ya, boleh sampai umur 80-an ke atas. Kalau tolak pula dengan 10 tahun, 12 tahun yang belum baligh, belum memayis dan sebagainya, maka mungkin baru dalam 60-an, 70-an saja tempoh pengibadatan yang sempat kita manusia biasa lakukan. Sedangkan apa yang berlaku di kalangan umat terdahulu ya, umur mereka mungkin lebih panjang, maka mereka telah diberi peluang untuk beribadat dengan tempoh yang lebih lama. Maka para sahabat berasa cemburu. Bagaimana kami nak dapat beribadat selama 1,000 bulan? Hampir mustahil. Ya, hampir mustahil. Sedangkan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi seorang rasul pun umurnya sudah berapa? Ya, sudah banyak ya, dah sampai umur 40-an. Baik, jadinya maka dengan itu diturunkanlah ayat Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sehinggalah ayat yang menceritakan bahawa kami nak berikan Lailatul Qadar itu yang berbentuk apa dia? Khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1,000 bulan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita nak
bercakap tentang satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang lebih baik daripada 83 tahun ini, timbullah persoalan kita kan. Macam mana kita nak cari malam yang lebih baik ni? Ya, yang terbaik yang mungkin tahun ini kita dapat. Belum tentu tahun depan kita dapat. Kita nak cari ini yang perlu kita bawa perasaan dalam hati kita dengan ar-raja. Kita nak combine dua perkara ini, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan ar-raja. Ar-raja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, iaitu satu sifat yang menggambarkan pengharapan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang mencipta manusia, Tuhan yang menciptakan alam, Tuhan yang menciptakan para malaikat dan segala sesuatu. Apabila kita nak membawa perasaan ar-raja itu kepada mendapatkan Lailatul Qadar, kita tidak boleh sekadar, ya Allah berikanlah aku malam Lailatul Qadar. Ya Rabb hablana Lailatul Qadar. Ya Allah berikanlah kami malam Lailatul Qadar. Ya, tidak cukup dengan itu. Para ulama menyebutkan bahawa ar-raja hendaklah datang dengan ikhtiar. Ar-raja mestilah datang dengan usaha. Ar-raja mestilah dibuktikan. Bukan sekadar kita duduk mengharapkan sesuatu tanpa ada sebarang usaha ikhtiar daripada kita. Inilah dia yang sepatutnya menjadi motivasi untuk kita nak mencapai satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Macam mana pula kita nak bercakap tentang berusaha ni? Kita nak usaha macam mana nak dapat satu malam yang terbaik ini? Ya, macam mana kita nak bertindak? Macam mana kita nak merancang untuk nak mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Subhanallah. Kita balik kepada apa yang paling awal disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu iqra. Bacalah di sini membawa peringatan kepada kita kalau kita nak ar-raja mencapai malam Lailatul Qadar, kita kena bermula dengan bacalah. Iqra. Tuntutlah ilmu. Galilah ilmu. Kenapa kita nak mengejar malam Lailatul Qadar ini? Kenapa kita nak bersusah payah? Kenapa kita nak bising-bising kecoh-kecoh ni? Alah, relax lah. Sebab itu perlu kepada ilmu. Jadi dari awal tadi saya membawa 5 ayat pertama dalam surah Al-Qadar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam yang di dalamnya ada begitu banyak kebaikan, di mana salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, sejahteralah. Ya, pada malam ini sehinggalah terbitnya fajar. Jadi sejahteralah ini yang dibahaskan juga oleh para ulama sebagai pada malam Lailatul Qadar tidak ada ribut, tidak ada hujan lebat, tidak ada kejadian-kejadian yang mungkin memudaratkan. Kerana telah ditentukan pada malam itu salam. Baik sahaja, sejahtera sahaja pada malam tersebut. Baik, kita hendak menuntut ilmu lagi. Kita nak cari apa lagi yang ada rahsia di sebalik Lailatul Qadar ini. Kerana kita nak kait dengan ar-raja. Jadi ar-raja tadi kita sebut perlu kepada ilmu. Kita kena tuntutlah ilmu. Carilah ilmu. Kalau zaman sekarang, Allahu Akbar, dekat telefon ni, ya, telefon ini ada segala apa yang kita nak cari. Cuma kita inilah Allahu Rabbi. Kita diuji bila buka telefon aja, apa kita tekan dulu? TikTok. Kita tekan apa dulu? WhatsApp. Kita tekan apa dulu? Facebook. Subhanallah, ini ujian pada zaman ini. Ini ujian untuk kita bahawa kita ni sebenarnya dekat dengan Al-Quran. Kita ini dekat dengan ilmu, tapi kita juga sangat dekat dengan perkara-perkara yang boleh menghalang daripada kita menuntut ilmu. Perkara yang menghalang untuk kita membaca Al-Quran, iaitu pelbagai lagi hiburan-hiburan
yang ada dalam kita punya telefon. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mendambakan supaya nak dapat Lailatul Qadar ini, kita gali ilmu apakah rahsia-rahsia yang terkandung di sebalik Lailatul Qadar. Apakah yang dikatakan kebaikan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Lailatul Qadar. Ilmu Allah sangat luas. Ya, 7 lautan tu kalau kita ambil air lautan itu sebagai tinta akan kering. Lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatullah, akan kering lautan, air di lautan itu, sedangkan kita nak menulis kalimat Allah ini, ya, nikmat Allah ini, ilmu Allah ini, tak habis lagi kita nak tulis. Sangat banyak. Setakat mana yang kita dapat, ya, dari apa yang telah dibentangkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada jalan-jalan ilmu ini, kita gali. Satu malam yang dikatakan lebih baik dari 1000 bulan, tuan-tuan dan puan-puan. Sedekah pada malam itu seperti 1000 kali ganda baiknya. Pahala ibadat solat pada malam itu seperti pahala 1000 kali ibadat yang kita lakukan. Menuntut ilmu, ya, kata-kata baik, tingkah laku yang mulia, dan pelbagai lagi sifat mahmudah yang dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar, maka pahala gandaannya lebih 1000 kali. Subhanallah. Sebab itu kalau kita tengok para ulama, ya, apabila sampai saja Lailatul Qadar, mereka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk hendak melakukan pelbagai kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Apa lagi ilmu yang kita nak tahu tentang Lailatul Qadar ini, supaya kita tahu apa yang kita nak capai, apa yang kita nak kejar, yang kita harap sangat, ini adalah benda yang sangat penting yang kita tak nak lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, baginda, merupakan seorang yang bersungguh-sungguh apabila sampai 10 malam yang terakhir. Aisyah radhiyallahu anha, ya, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan bahawa carilah Lailatul Qadar di malam yang ganjil dari 10 malam terakhir. Rasulullah, Aisyah menyebutkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai sahaja 10 malam yang terakhir, baginda akan begitu bersungguh-sungguh untuk nak mencari Lailatul Qadar. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil witr min al-ashri al-awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di malam yang ganjil dari 10 malam di bulan Ramadan. Para ulama membahaskan pelbagai hadis-hadis berkenaan dengan Lailatul Qadar, nak mencari bila agaknya Lailatul Qadar. Kita hari ini pada 11 Ramadan. Ada pandangan mengatakan Lailatul Qadar itu bermula, ya, satu malam bermula daripada 15 Ramadan sehingga akhir. 15. Tuan-tuan dan puan-puan, dekat dah. Ada pandangan mengatakan ia bermula daripada 17 Ramadan. Cuba fikirkan, kita di Malaysia membuat sambutan nuzul Quran bila? Ya, kita membuat sambutan nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan Lailatul Qadar itu ya, pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah, dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Disebutkan bahawa kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati, ya, malam Lailatul Qadar. Kita di Malaysia menyambut nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan.
Jadi dekat situ ada pertindihan idea. Apakah Lailatul Qadar itu bermula, ya, kemungkinan bermula daripada 17 Ramadan sebagaimana dalam ayat yang menyebutkan bahawa Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Ada kisah yang menyebutkan bahawa Lailatul Qadar itu kemungkinan pada malam yang ke-25, dan ada juga kisah yang disebutkan oleh para ulama bahawa kemungkinan Lailatul Qadar adalah pada malam ke-27. Jadi bilakah Lailatul Qadar ini? Banyak sangat cerita ni, pening kita ni. Malam 15 kah? Malam 17 kah? Malam 21, 23, 25, 27 atau 29? Atau tuan-tuan dan puan-puan, entah-entah yang kita sangka malam ini, malam tadi, apakah satu malam yang kita sangka malam ganjil, rupanya ia adalah malam genap. Wallahu alam. Kita biasa melalui kan. Contohnya, kita dekat Malaysia dah berpuasa 1 Ramadan tapi di Indonesia belum puasa lagi. Ataupun Indonesia, Singapura mungkin dah berpuasa awal, mungkin Brunei dah berpuasa awal, kita belum berpuasa lagi. Maka ini timbul persoalan, iaitu kemungkinan yang kita sangka malam ganjil rupanya adalah malam genap. Yang kita sangka malam genap kemungkinan malam ganjil. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita peganglah kepada hadis bahawa pada 10 hari yang terakhir ni kita berusahalah bersungguh-sungguh untuk nak mencapai Lailatul Qadar. Aisyah menyebutkan bahawa Rasulullah SAW apabila sampai 10 malam yang terakhir ni diketatkan kain. Rasulullah macam istilah disebut diketatkan kain pinggangnya. Kain pada badannya ni supaya nak fokus, fokus untuk melakukan ibadat. Ada satu kisah Rasulullah SAW seorang kekasih Allah. Bila kekasih Allah ni tuan-tuan dan puan-puan, cakap je lah, minta apa sahaja dari Allah, tapi minta sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan beri. Tapi baginda tidak begitu mudah untuk nak mengambil peluang. Kalau macam kita kan, contoh kalau SPM tu confirm lah, tak payah study, engkau ni memang dah tertulis dalam dalam qada qadar kau akan dapat 7A, 9A. Kita akan study tak? Tak. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai kekasih Allah, baginda tidak putus-putus melakukan ibadat. Tidak putus-putus melakukan istighfar. Tidak putus-putus menyebut Allahu Akbar, bertasbih subhanallah, menyebutkan tahlil la ilaha illallah. Bangun solat malam, Rasulullah bangun solat malam ni sehingga kan dikatakan bahawa macam kaki ni, kaki baginda Rasulullah ni macam sampai pecah-pecah tumiknya, sampai bergetar kaki, kerana terlalu banyak melakukan solat malam. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Lima sana'ta hadha ya Rasulullah?" Kenapa kau buat macam ni wahai Rasulullah? Sedangkan engkau ni telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga. Pendek jawapan baginda, iaitu apa dia? Afala akunu abdan syakura, tidakkah aku hamba yang bersyukur? Tidakkah aku hamba yang bersyukur? Syukur baginda Rasulullah SAW itu kerana terpilih sebagai insan yang sangat mulia, maka baginda beribadat tidak putus-putus. Baginda mencari malam Lailatul Qadar bersungguh-sungguh. Dia ajak para sahabat turut sama-sama mencari Lailatul Qadar. Dia ajak isterinya untuk turut bersama-sama mencari Lailatul Qadar. Apa lagi yang baginda mahukan? Baginda katakan, baginda menyebut
tidakkah aku hamba yang bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas ketentuan yang sangat hebat oleh Allah. Baik. Kunci kepada Ar-Raja nak mengejar Lailatul Qadar. Kita nak mengharap, kita sebut sahaja mengharap, maka apa yang kita perlu buat? Tadi saya sebutkan yang awal sekali, ilmu. Ilmu itu kunci yang paling penting. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak nampak kenapa pentingnya kita nak berusaha mengejar satu malam yang sangat istimewa ini. Ya, dah penat kerja. Ya, kerja dah balik dah penat. Lepas tu nanti pergi solat tarawih dah penat. Jadi balik kita nak tidur. Tidur penat sangat ni. Para sahabat, ya, kalau sampai kepada malam Lailatul Qadar ini, mereka akan bangun pada waktu malam, dia akan hidupkan malam-malamnya supaya supaya diharapkanlah, ya, mereka ini menjadi orang yang terpilih untuk menerima rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun ini salam sejahtera, selamat sejahtera mereka ini sehinggalah terbitnya fajar. Orang yang diberikan rahmat untuk beribadat sebanyak-banyaknya mendapat pahala sebanyak 1000 kali ganda, malah lebih lagi. Jadi kunci yang pertama tadi yang ilmu. Cari lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian ikhtiar. Bila kita ada ilmu, kita perlu berusaha, ya. Dengan ilmu itu tadi, kita jadikan itu sebagai motivasi kita untuk nak menggerakkan jiwa dan raga kita mencari Lailatul Qadar. Bagaimana nak berusaha ni tuan-tuan dan puan-puan? Ada banyak cara untuk kita berusaha nak mencapai malam Lailatul Qadar. Pertama, yang paling asas sekali ialah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa jiwa dan raga kita, ya Allah, aku ini hamba yang lemah. Aku ini hamba yang banyak dosa, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Ampunkanlah dosaku kepada ibu bapaku. Ampunkanlah dosaku kepada mereka yang di bawah tanggungjawabku. Ampunkanlah kesalahanku, ya Allah. Janganlah dengan kesilapan yang aku lakukan sebelum ini menghalang aku daripada mendapat rahmat-Mu. Daripada menghalang aku untuk mendapat Lailatul Qadar, hadiah yang Engkau hendak berikan kepada orang-orang yang beriman. Usaha yang menjadi langkah pertama, ya, nak mencapai Lailatul Qadar ini dengan penuh pengharapan kita, iaitu membersihkan jiwa dan raga, membersihkan jiwa kita daripada kekotoran. Iaitu disebutkan at-takhalli, ya, ataupun mengosongkan kita ini daripada perkara-perkara syirik. Membersihkan hati kita ini daripada kegilaan hedonisme, ya, terlalu gilakan hiburan, ya. Kurangkanlah, ya, benda-benda yang melekakan, ya, kejap-kejap nak buka TikTok apa semua. Jadi kita kena nekat, kita kena ada azam yang kuat untuk kita nak membebaskan diri daripada belenggu hedonisme, belenggu kesyirikan dan sebagainya. At-takhalli, ya, membebaskan daripada apa-apa sifat mazmumah yang ada pada diri kita. Kita telah ditarbiyah dalam madrasah Ramadan. Kita telah ditarbiyah daripada 1 Ramadan, 2 Ramadan, sampailah, ya, sekarang 11 Ramadan dan kita nak mengejar sampai 20 Ramadan. Itu tarbiyah awal untuk takhalli, membersihkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. Lakukanlah dengan bersungguh-sungguh. Buanglah sifat-sifat mazmumah. Apabila selesai at-takhalli, ya, dah buang dah sifat-sifat mazmumah ini, maka kita pergi kepada proses yang seterusnya, iaitu at-tahalli. Tahalli iaitu
mencantikkan diri kita, mencantikkan jiwa kita, mencantikkan tingkah laku, akhlak, pegangan kita dan sebagainya. Okay? Menghias perasaan kita dengan rasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ini insya-Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan kurniakan Lailatul Qadar kepada kita. Sebagai hamba Allah, kita ada orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Harta yang diberikan kepada kita adalah amanah. Amanah dari Allah, ya, yang memiliki semua harta yang kita ada, yang gerannya nama kita, yang duit gaji, bank account ke apa semua nama kita, itu semua sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita hendak tahalli, nak menghias diri kita dengan perasaan yang baik, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa kita menguruskan harta-harta ataupun nikmat-nikmat yang sedia ada mengikut kehendaknya. Berikanlah nafkah mengikut sepatutnya, berikanlah zakat, berikanlah sedekah. Ya, kita di hujung bulan Ramadan orang seronok nak bayar zakat fitrah. Itu juga satu cara untuk kita tahalli, ya, menghias diri kita, jiwa kita dengan hiasan-hiasan yang baik. Jadi awal tadi, ya, saya ulang sikit, ya, awal tadi dengan ilmu, kemudian bila kita sudah ada ilmu, kita berusaha, dan dalam proses usaha itu kita melakukan tahalli, membebaskan kita daripada segala yang tidak diperlukan. Kemudian kita tahalli, iaitu kita hias diri kita dengan hiasan-hiasan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, masuklah kita, ya, kita usahakan satu benda yang sangat penting, iaitu meningkatkan peribadatan. Meningkatkan peribadatan untuk nak mengejar Lailatul Qadar. Bagaimana disebutkan bagaimana disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai 10 yang terakhir ini sampai diikat-ikat, diketatkan kain ni supaya dapat fokus betul-betul kepada peribadatan. Maka kita berusahalah. Macam mana nak melakukannya? Pertama sekali, ibadat wajib jangan tinggal. Ibadat wajib jangan tinggal. Jangan terbalik pula. Ibadat sunat dia buat, ibadat wajib dia tinggal. Oh, terbalik ceritalah pula kita ni. Jadi ibadat wajib itu kita buat dengan bersungguh-sungguh kerana itu juga merupakan pembuka kepada peluang kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, nak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ibadat wajib dilengkapkan, kita hias ibadat wajib itu dengan ibadat sunat. Perasan tak tuan-tuan dan perempuan, kita kalau pergi masjid, kita rajin solat sunat. Ya, dia automatik. Kalau nak pergi masjid solat tarawih tu, betul tak? Kita solat tarawih, kan solat isyak dulu. Imam Bilal azan, kita pun automatik, ya. Automatik rajin, ya, auto rajin terus untuk solat sunat qabliyah. Lepas solat isyak, kita pun auto rajin untuk solat sunat ba'diyah. Diikuti dengan selepas itu solat tarawih, ya, sampailah akhirnya solat witir. Tuan-tuan dan puan-puan, itu satu proses tarbiyah. Kita anggap begitu. Itu adalah proses melatih diri. Apabila kita pulang ke rumah, ada kala kita solat di rumah sahaja. Cuba bawa, gerakkan tubuh badan kita untuk bangun, melakukan juga solat sunat qabliyah dan juga solat sunat ba'diyah. Dia punya hikmah itu sangat hebat. Jadi, peribadatan untuk nak mengejar Lailatul Qadar, kita baiki sungguh-sungguh dengan perkara yang wajib diikuti dengan perkara-perkara yang sunat. Para ulama, ya, kadang boleh habis membaca 30 juzuk Al-Quran. 30 juzuk Al-Quran boleh habis dalam masa satu malam kerana dia fokus betul-betul daripada lepas solat tu,
ataupun dia baca mungkin 1-2 juzuk baca dalam solat sunat tarawih, kemudian sambung lagi ya qiyamul lailnya, bacaan Al-Qurannya, bersedekah dan sebagainya semasa waktu malam yang diharapkan sebagai Lailatul Qadar itu. Akhirnya setelah kita melakukan pelbagai proses tadi, bermula dengan menuntut ilmu, mengetahui apa yang tersirat di balik Lailatul Qadar, kemudian kita ikuti dengan usaha itu yang berbentuk umum, berbentuk khusus yang kita lakukan ya, daripada tahalli ya, kita melakukan ibadat yang wajib diikuti, ibadat-ibadat sunat dan sebagainya, maka akhirnya bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita nak pilih malam ganjil sahaja atau malam 27 sahaja, terpulang ya kepada kesanggupan masing-masing. Tetapi jangan lupa, kalau kita menyangka malam ganjil kita ini adalah malam Lailatul Qadar, mungkin yang kita sangka malam ganjil itu sebenarnya malam genap. Sebab itu 10 malam yang terakhir kita usahakan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Saya biasa ditanya oleh golongan wanita. Okey, dalam kita punya pertemuan pagi ini ramai wanita. Bagaimana wanita hendak beribadat dengan bersungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar dalam situasinya sebagai seorang wanita dan dalam keadaan yang orang anggap lebih buruk lagi. Apa tu? Dia angkat bendera merah. Bercutilah pula dia, tak boleh nak solat, tak boleh nak mengaji, tak boleh nak puasa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bahaskan perkara ini supaya kita jelas. Pertamanya, kalau lelaki boleh beriktikaf di masjid, ya, sangat digalakkan lelaki beriktikaf di masjid pada 10 malam yang terakhir. Ganjil, genap, pergilah ke masjid. Bagi wanita pula, ya, yang boleh bersolat, tidak digalakkan beriktikaf dalam masjid. Lebih utama bagi wanita untuk beriktikaf di rumah. Ini benda yang saya kena sebut lah, walaupun kita nampak akhir-akhir ni ada yang sampai bawa kemah, ya, berkemah dekat pekarangan masjid, ya, dia duduk dekat dalam masjid tu, ya, wanitanya dia nak baring, nak berehat, kalau di luar tak manis, maka bawa kemah dan sebagainya. Jadi perkara yang perlu difahamkan kepada masyarakat ialah yang afdal untuk wanita beribadat, ya, seperti ini adalah di rumah. Masjidul mar'ah baituha. Masjid, ya, ibaratnya masjid untuk wanita itu adalah rumahnya. Ya, rumahnya. Bukanlah keutamaan untuk wanita itu melakukan iktikaf di masjid. Disebutkan bahawa bagi seorang wanita itu, kalau dia beribadat dalam bilik tidurnya, lebih baik daripada dia beribadat dalam rumahnya. Maksudnya dalam tempat yang tertutup, yang tersembunyi dalam bilik dia sahaja. Itu lebih baik daripada dia beribadat, beriktikaf, beribadat bersungguh yang untuk malam Lailatul Qadar ini, ya, berbanding di ruang lain dalam rumahnya. Malah disebut pula lebih baik dia beribadat dalam rumahnya berbanding dia beribadat di luar rumah. Dan itu lebih baik lagi berbanding beribadat di masjid, ya, untuk nak memberikan peluang kepada golongan lelaki supaya boleh beriktikaf di masjid, yang perempuan fokus beriktikaf di saya guna istilah beriktikaf lah, dia beribadat di dalam rumah. Itu realitinya. Bagi wanita yang sedang datang haid ataupun nifas, maka diharamkan bagi mereka untuk puasa, solat, membaca Al-Quran dan macam-macam lagi. Maka bagaimana pula hendak beribadat, Ustazah? Jadi ini selalu ditanyakan. Bagi wanita, Allahu Akbar, cuti dalam 6 hari, 7 hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghalang wanita daripada melakukan ibadat untuk mencapai Lailatul Qadar. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ibadat ni, istilah ibadat ini luas. Ya.
Ibadat tidak semestinya solat sahaja. Ibadat tidak semestinya membaca Al-Quran sahaja. Bertasbih, berzikir, berselawat, tak susah pun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ulang. Selawat ke atas Nabi, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi senang daripada orang lain kan? Ulang saja baca macam tu. Hafal Al-Quran, surah lazim, tak ada masalah. Bacalah ya Al-Fatihah, surah lazim dan sebagainya. Malah kalau boleh dipaparkan Al-Quran tu dalam iPad atau dalam telefon dan sebagainya, ya, kita boleh buka saja dan kita boleh tengok tu dan bersama-sama membaca Al-Quran. Ini ada khilaf pandangan fuqaha, boleh tak wanita membaca Al-Quran? Dia tak sentuh tapi dia baca. Contohnya kadang dekat dinding rumah kita ada orang yang tampal surah Yasin dekat dinding. Boleh tak dia nak baca, dia tak sentuh pun. Jadi ada pandangan yang mengatakan harus untuk wanita sama ada dalam haid dan nifas untuk membaca Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan tentang larangan menyentuh itu, tuan-tuan dan puan-puan, firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh ia, ya, tidak disentuh Al-Quran itu melainkan mereka yang suci. Ahli tafsir menyebutkan ayat itu sebagai para malaikat. Iaitu apa? Tidak disentuh Al-Quran itu melainkan mereka yang suci, iaitu para malaikat. Jadi dalam hadis yang lain, ya, al-mu'min la yanjus, orang yang beriman tidaklah bernajis dan sebagainya, maka disebutkan ramai juga fuqaha ulama yang berpendapat bahawa harus bagi wanita yang berada dalam haid dan nifas untuk membaca Al-Quran. Mimbabil ihtiyat, sebagai langkah berjaga-jaga, kalau kita pun takut nanti ada pandangan yang kata berdosa sentuh Al-Quran dalam keadaan berjanabah, hadas besar dan sebagainya. Okey, kita tak perlu sentuh tapi kita boleh baca tanpa menyentuhnya. Jadi apakah terhalang golongan yang seperti ini daripada mengejar Lailatul Qadar? Tidak terhalang sama sekali. Tadi saya ada sebutkan bahawa ibadat, ya, konsep ibadat itu luas, bukan sahaja kepada ibadat khusus yang seperti solat, baca Al-Quran dan sebagainya. Dalam satu hadis pernah disebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu ialah man ta'allama al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Kalau itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang baik, belajar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan yang kedua mengajarkan orang lain tentang Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang menghalang kita daripada nak buat dua perkara ini ketika mengejar Lailatul Qadar? Apakah yang menghalang? Sepatutnya tidak ada. Ta'allamul Quran pada hari ini, ya, mempelajari Al-Quran pada hari ini boleh kita buat sama ada dalam kelas, ya, bertadabur, bertadarus, ataupun kalau kita seorang diri buka sahaja, ya, dalam podcast, YouTube dan sebagainya, ya, banyak lagi channel, banyak lagi ruang-ruang untuk kita nak belajar secara online tentang Al-Quran. Sekarang, ya, kita hendak ataupun tidak. Sebab itu kita awal tadi saya nak tekankan tentang pentingnya kita ada ilmu. Kita ada ilmu, kita tahu kenapa Al-Quran mengatakan bahawa Lailatul Qadar ni malam yang istimewa. Kenapa malam ini lain daripada yang lain? Kenapa kita disuruh untuk berbuat ibadat pada malam ni? Benda ini menjadi motivasi kepada kita kalau sampai 10 malam yang terakhir. Apa yang kita nak buat? Ke kirikah atau ke kanan? Saya selalu menekankan kalau kepada pelajar-pelajar saya, kita tekankan ke diri kita ini, dalam tingkah laku kita ini, ya, kalau macam pelajar perempuan,
Bila kita nak pakai tudung, pegang tudung tu, kita fikir, apakah dengan aku pakai tudung ini aku dapat pahala? Kita bercakap dengan orang, kadang sekarang ni kita bercakap ni banyak ya, kita dengar orang menambah dia punya kata sendi tu banyak. Sikit-sikit apa ya, golongan sekarang ni bila cakap tu dia banyak kata sendi, bengongnya apa semua tu banyaklah ya, kata sendi tambahan. Bila kita nak bercakap, kita tanya diri kita, apakah dengan aku bercakap ini aku akan mendapat pahala? Bila kita nak berbelanja, Shopee ni ada sale je, bila masuk gaji je dia mulalah keluar iklan sale macam-macam. Bila kita nak berbelanja, kita fikir balik, apakah dengan berbuat macam ni, dengan beli benda ni aku akan mendapat pahala? Kalau setiap momen dalam kehidupan kita ni kita buat ni, kita aku dapat pahala tak? Aku dapat pahala tak? Allah suka tak? Allah sayang tak kalau aku buat ni? Okay, ia akan secara tidak langsung menjadi motivasi kepada kita bila nak buat sesuatu, kita akan buat the best ya. The best that we can. Ya, kita nak buat yang terbaik, yang itulah yang Allah nak. Dan kita percaya, kita yakin setiap kebaikan yang kita buat itu siapa yang berbuat pada setiap kebaikan yang kita lakukan itu, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala yang sangat banyak. Saya suka menekankan kepada motivasi yang positif begitu. Mungkin ada orang yang bersifat terbalik. Dia cakap, kau jangan buat ni, berdosa. Nak keluar rumah jangan pakai macam ni. Nanti berdosa, tu tak baik tu. Ya, tak elok apa semua. Tapi saya akan ubah. Okay. Kita sama-sama ya boleh cuba untuk ubah. Bila kita nak nampak benda tu, kita kaitkan perkara itu, tingkah laku itu, kata-kata itu dengan perkara yang baik. Jangan mengaitkan perkara yang nak dilakukan ke dan sebagainya itu dengan sesuatu yang negatif. Neraka ada. Bukan kita nak kata neraka tak ada, bukan. Kita nak menjadikan syurga itu motivasi utama. Fokus kita kat situ. Okay. Kita bukan tak nampak neraka, tapi biar kita datangkan perasaan salam, sejahtera, bahagia. Aku buat ni rasa bahagia, tenang, ya, happy je. Kerana apa? Kerana insya-Allah redha Allah tak jauh pun dari aku. Ada bersama-sama dengan aku. Saya rasa mungkin setakat tu boleh dulu kot Ustaz Rizwan. Ada apa-apa lagi ke yang mungkin ada persoalan ke, saya tak tahu. Saya Cik Rizwan kalau mungkin kita boleh ada soal jawab ke. Kalau saya tak boleh jawab, Cik Rizwan lah yang tolong jawabkan. Saya kembalikan kepada pengerusi kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Tak dengar, mute. Okey, alhamdulillah Dr. Hasanah, syukran laki ala al-ma'rifati al-mushtarakati. Pada tuan-tuan puan-puan untuk tanya soalan, marhaban bikum fi tahil as'ilati. Dipersilakan jika ada soalan insya-Allah untuk bertanya pada Dr. Hasanah, soalan ke, pengalaman ke, kita ambil ilmu yang beliau ada, kita berkongsilah sama-sama. Silakan. Cikgu Hashimah, kita bagi pengiktirafan untuk bertanyakan soalan yang pertama. Silakan Cikgu Hashimah. Assalamualaikum. Ni pengiktirafan ke apa dia? Dia accreditation gitu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Hasanah ya yang menyampaikan. Bagi Hasanah je lah cikgu. Ya, dia ada doktor tu ya, itu kan mudah nak dapat. Saya rasa memang sangat jelas tadi apa yang telah doktor sampaikan, iaitu mengejar pengharapan ataupun apa dipanggil rajak untuk di malam daripada. Alhamdulillah sebab kita masih ada masa lagi kan Ustazah doktor ya.
iaitu kita tetapkan, maksudnya kita sebab Ustaz Doktor cakap tadi tidak semestinya malam ganjil atau malam genap itu yang ada kat Malaysia ni sama dengan malam-malam ganjil genap di negara-negara lain ya. Jadi mungkin kita okey, so 10 malam terakhir tu memang kita malam yang untuk kita mengejar sangat-sangat lah. Cuma saya selalulah di perkara ni selalu dalam fikiran saya bila beribadat tu kan doktor kan. Okey, pertama sekali memanglah ibadat wajib tu memang kita kena sempurnakan betul-betul ya. Dia punya perlakuannya ya. Lepas tu yang sunat-sunat ni doktor. Yang sunat-sunat ni kita ada banyak lah, maknanya solat sunat yang mengiringi waktu solat sunat wajib. Kemudian yang lain-lain kita bangun semayang sepertiga malam, baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya terfikir yang mana satukah prioriti dalam kita menjalankan ibadat tersebut selain daripada wajib yang sunat-sunat ni. Sebab kadang-kadang masa tu begitu singkat, tambahan lagi macam saya ni dah warga emas ni kan, Allah badan tu satu orang kata ujian yang besar sangat nak melawan tu. Kadang bila ya baca Quran tiba-tiba dah terlelap. Jadi mungkin ada tips-tips ke pandangan daripada doktor dari segi bagaimana kita memilih ataupun menjadualkan ibadat sunat-sunat ni. Ya, macam kalau baca Quran tu adakah kita nak baca sampai 30 juz tu ke, ataupun sambil membaca sambil kita mentadabbur, memahami isi kandungan Quran. Dan kata doktor tadi kita boleh juga mempelajari Al-Quran dan juga mengajar. Ya, jadi benda-benda tu mungkin saya kat rumah ni saya mempelajari, dan juga kalau mengajar tu bolehlah berbincang dengan suami, tu boleh kira mengajarlah juga kan. Kalau saya salah dia ajar, dia salah saya ajar kan, macam itulah. Okey. Jadi mungkin dapat pandangan daripada doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Hashimah. Panggil Hasanah je lah. Hashimah ni nama kakak saya. Ya, alhamdulillah. Okay. Sebenarnya kami ni, anak-anak murid ni menuju ke peringkat usia yang sama seperti cikgu-cikgu juga. Kita semua ni menuju ke hari tua. Mata semakin kurang terang, kaki semakin lemah, cepat penat. Jadi apa yang cikgu dah lalui tu, kami sedang melaluinya secara perlahan-lahan. Baik. Bila kita nak melakukan ibadat ini, memang betul apa yang disebutkan tadi bahawa kita perlu atur. Jadi kita nak mencari prioriti macam mana. Ada satu antara banyak-banyak ibadat ni lah ya. Ada satu solat yang Rasulullah tak nak tinggal, iaitu tahajud dan akhirnya sekali witir. Jadi di tengah-tengah di antara tahajud dan witir ini pelbagai solat sunat lah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat baginda, umat Islam, tentulah wajar kalau kita beribadat mengikut kemampuan. Kita tidak digalakkan untuk beribadat melebihi kemampuan. Kita bukan agama yang menekankan ibadat sepenuhnya, malah pernah disebutkan bahawa orang yang beribadat sepenuhnya tidaklah mereka ini lebih baik daripada mereka yang pergi bekerja. Jadi saya percaya contoh macam bagi mereka yang dah pencen ke ataupun dah tak mengejar 9 to 5 punya jadual, kalau cuba masuk kepada ta'alamul Quran, mempelajari khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi kalau boleh sampai kepada level wa 'allamahu, mengajarkan Al-Quran ini, sebenarnya itu satu tingkat ilmu yang sangat tinggi. Lihat contohnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, beliau tidaklah menghabiskan sepanjang malamnya dengan beribadat. Itu imam kita tu, Imam Mazhab Syafi'i. Beliau tidaklah menghabiskan keseluruhan malamnya dengan beribadat. Sebaliknya apa yang beliau buat ialah beliau menghabiskan malamnya dengan penulisan ilmu.
Sehingga kan pernah berlaku satu cerita lah apabila beliau pergi ke di sebelah Iraq ke, di Basrah ke, apa nama saya dah tak ingat. Jadi ada orang yang mengintai-intai. Dia nak tahu apa yang Imam Syafi'i buat. Kenapa dia dikatakan hebat? Diintai-intainya apa Imam Syafi'i buat, didapati bahawa daripada awal malam tu sampailah sehingga akhir malam, Imam Syafi'i banyak habiskan masanya dengan menulis. Dia tak buat ibadat pun. Tetapi beliau dianggap sebagai orang yang sangat mulia. Malah lihat bagaimana kutub ataupun kitab-kitab Imam Syafi'i itu sehingga sekarang menjadi panduan kepada kita. Jadi kalau kita hendak mengatur apa ibadat-ibadat yang perlu dibuat, jadi apabila kalau lepas isyak lah contohnya kan, lepas isyak tu mungkin nak mengaji sekejap ke apa, kalau lepas makan ke dah solat isyak dah, mengaji sekejap ke, lepas tu rehat, bersembang, mengemas, tidur, terjaga contohnya pukul 4-5 pagi. Macam saya mengakulah dengan kehidupan saya yang terpukang sikit ni kan. Malu kan dah nak cakap kata kita hebat ke, tak adalah, memang jauh sangat. Sebabnya huru-hara dengan anak 7 orang. Jadi dok kejar ini semua. Jadi saya menentukan masa bangun awal. Bila bangun awal tu awal sedikit lah, macam setengah jam atau 1 jam awal daripada waktu solat subuh. Setengah jam atau 1 jam awal daripada solat subuh. Jadi itulah masa kita panggil sebagai silent moment. Itulah masa kita nak bersendirian bersama Tuhan Yang Maha Pencipta. Kalau nak bangun yang 1/3 malam, nak bangun 2 pagi, 3 pagi apa semua, nanti bila sampai tempat kerja, tidur. Lain pula ceritanya. Jadi saya jadualkan begitulah awal sedikit supaya kita pun ada tanggungjawab kita sebagai pekerja, tanggungjawab kita sebagai ibu, nak uruskan ahli keluarga lagi dan sebagainya, maka awalkan sedikit, maka dekat situlah jangan ditinggalkan tahajud, jangan ditinggalkan witir. Pertengahan apa yang kita nak buat itu sebenarnya terserah. Kalau mungkin nak istikharah ke, nak solat tasbih ke, nak solat hajat, solat taubat dan sebagainya, itu sebenarnya terserah pada kita. Dalam satu dalam surah Al-Muddathir ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa siyabaka fatahhir wa Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam surah Al-Muddathir itu disebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya kita walaupun itu dialog itu untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada mesej tersirat kepada kita, iaitu bangun tidur, bersihkan diri, kemudian warabbaka fakabbir, maka bertakbirlah ya, sebutlah Allahu Akbar ke, solat dan sebagainya. Dan Allah mahukan kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah pada waktu malam. Membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Saya pun bila perhatikan kenapa disebutkan tu ayat-ayat Al-Quran yang mudah, yang bukan yang heavy-heavy, yang susah untuk kita fahami ya, macam kita senang ya. Dia mungkin ada maksudlah tersirat dekat situ supaya kita dapat capai dan kita dapat faham mesej yang hendak disampaikan dalam ayat Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ya, sementelahan cikgu sebutkan tadi tentang bacaan Al-Quran tadi, kadang masyarakat kita berbangga dengan majlis khatam Al-Quran 30 juzuk, sedangkan yang baca seorang 1 juzuk sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ni kita sama-samalah perbetulkan. Masyarakat ni kadang kita cakap tak masuk. Bila kita sebut kata khatam Al-Quran, kita ini yang baca daripada Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampailah surah An-Nas. Itulah baru betul-betul kita khatam Al-Quran. Tetapi masyarakat kita masih ramai lagi yang dia bertadarus ramai-ramai. Kau baca juzuk 1, aku juzuk 2, ni juzuk 3, juzuk 4, juzuk 5 kan. Dia bagi-bagi. Setiap hari kami khatam 30 juzuk. Saya bila dengar, Masya Allah hebatnya. Satu hari khatam 30 juzuk. Rupanya dia main dia ada trik dia.
Dia ada trik nak capai kata khatam Al-Quran. Hakikatnya dia khatam 1 juzuk sahaja. Ini masyarakat masih tak jelas. Baik. Budaya kita melakukan tadarus Al-Quran tu bagus, alhamdulillah, kerana dapat saling memperbetulkan. Apa yang kurang yang mungkin kita boleh tambah baik untuk diri kita, untuk orang yang terdekat dengan kita, untuk masyarakat sekeliling kita ialah ada cikgu sebut tadi tentang tadabbur Al-Quran. Tadabbur ni benda yang lebih mahal sebenarnya berbanding khatam 30 juzuk. Percayalah. Orang berebut-gebut ni satu hari baca 1 juzuk, 2 juzuk ni nak bagi habis. Sedangkan Al-Quran bukan untuk dibaca berlumba-lumba. Al-Quran diturunkan untuk kita pelajari. Ini yang kadang kita cakap orang tak dapat nak terima. Contoh surah Al-Fatihah, mudah. Surah Al-Fatihah tu dia ada 3 bahagian. Okay, ayat-ayat yang awal tu nak menyentuh tentang pengabdian, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentang pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah itulah Tuhan yang esa. Okay, kemudian ada bahagian yang akhir tu yang nak bercakapkan tentang ihdinas siratal mustaqim. Ar-raja' lah ni, ar-raja' juga ni pengharapan. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang Engkau redai, jalan yang lurus. Tapi kadang kita jumpa orang Islam yang kalau kita minta terjemah surah Al-Fatihah tak dapat. Apa yang ada dalam Al-Fatihah tak dapat. Jadi Allah bersedih. Sedih. Jadi masa belum terlambat insya-Allah untuk kita semua baca Al-Quran perlahan-perlahan, tak apa. Tak dapat 1 juzuk sehari, tak apa. Kita baca dan kita tengok terjemahan. Kita tengok apa yang Allah nak cakap dengan kita. Ya, Al-Quran ini Allah bercakap dengan kita. Jadi jangan kita baca saja apa yang Allah, kalau macam kita baca WhatsApp, macam kita main scroll je kan, orang marah. Aku dah beritahu dalam WhatsApp, kau tak baca ke? Tapi Allah tulis dah nyata dah ada dalam Al-Quran. Kita baca laju. Tapi maknanya tidak difahami. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Hasanah dijemput sahabat-sahabat, ustazah, cikgu insya-Allah untuk bertanyakan soalan. Saya buka soalan kedua kot, lepas ni kita boleh bersurai insya-Allah. Seram saya nak bercakap dengan cikgu-cikgu dengan ustazah ni. Itulah macam ada markah nanti. Sasul-sasul jadinya. Ustazah Fatimah jemput, mungkin ingin memberi pandangan ke, pertanyaan soalan ke, perkongsian Ustazah Fatimah yang berada di Kota Baru. Siapa lagi kita sebut nama? Ustazah Fatimah. Cikgu Azian mungkin, Cikgu Azian Admat. Ingin bertanya Cikgu. Siapa lagi kita sebut nama? Ustazah Jamaliah, insya-Allah. Cikgu tanya soalan umum lah cikgu, raya tahun ni kat mana, kuih apa. Ustaz Makro ke, Cikgu Ainun, Dr. Ayuni, UiTM. Kita buka satu soalan lagi. So kita bersurai. Kak Munawarah, Puan Sabrina, Puan Sharifah, Ahmad Azam. Tak payah buka kamera pun tak apa, suara je. Ataupun nak type ke. Tak ada betul tak? Betul tak ada ni. Betul tak ada, nanti Kang menyesal tak tanya. Dr. Izzuan di Melaka. Okey, kalau tak ada, saya nak tanya, bukan hukum ni, nak tanya sajalah, saja. Dr. Hasanah mengajar UKM kan, Jabatan Pengajian Islam Ya betul Ustaz. Ustaz situ ke UKM juga? Saya belajar di UKM. Kenal Dr. Iziah Dr. Iziah, masya-Allah, saya kenal. Itu je nak tanya. Saja. Soalan macam tu yang saya tunggu tu. Sebab dia pun duduk dengar kuliah Ustaz Zahid, doktor ni. Oh ya Allah. Sekejap. Isteri ke apa?
Lah, Ya? isteri. Isteri Ustaz. Oh Ustaz ya Allah, ya ke? Saya Okey, kata Ustaz Makro, saya nak bagi satu soalan sekejap Ustaz. Silakan. Silakan. Dr. Sana, saya kira soalan terakhir. Doktor ada sebut tadi, kita recap sikit kunci dia. Yang pertama ilmu, apa yang tersirat di sebalik Lailatul Qadar tu kita kena tahu. Nombor 2, bersihkan jiwa dari syirik, hiburan dan lain-lain lah yang melekakan. Yang nombor 3, lengkapkan ibadah wajib, yang wajib lah. Nombor 4, tambahkan dengan ibadah sunat. Dan nombor 5, bersangka baik dengan Allah kan. Okey, dan bila kita tengok bab yang bersangka baik dengan Allah ni, dia ialah ayat tu mudah diungkapkan lah, tapi kadang-kadang Dr. Sana kita tak sedar yang kita kadang-kadang tak bersangka baik. Dia satu saat dua saat je yang kita tak sedar tu kan, yang kita tak bersangka baik tu kan. Ialah macam jika orang yang betul-betul nak mengejar Lailatul Qadar, dia berusaha lah setiap malam insya-Allah mencari. Tetapi mungkin terdetik juga bila ni ada ke tak ada kan. Okey, itu yang nak mencari kan. Yang kalau yang tak mencari yang memang lag-lag, tapi dia buat segala perkara wajib. Dia buat lah, maknanya bukan lag-lag yang lag-lag teruk sangat ni. Ni yang biasalah. Perkara wajib tu semua dia buat. Puasa ni tu dia lag-lag semua, tapi ada juga kerana dia tak perasan macam tak apalah, tak dapat kali ni pun akan datang lah, macam tu kan. Macam tu. Okey doktor, ni ayat soalan ni dia deep sikit, tapi ni soalan reality lah, reality dengan kawan-kawan dengan kita semua. Sejauh mana macam kita perlu berusaha bila sampai masanya lah, maturity tu bila sampai lah, macam hari ni atau ketika umur 20 tu dia belum sampai, mungkin ketika bila tu dia punya usaha tu sungguh-sungguh. Ataupun ada lagi yang kedua, selalunya kalau kita pergi Mekah, Madinah ni, bila kita pergi Tanah Haram tu baru dia sungguh-sungguh, sebab dia punya ambience dia tu luar biasa. Maknanya setiap masa orang beribadat baru kita rasa benda tu, roh tu ada lah. Dan kalau mungkin di Malaysia, saya tak tahulah di semua tempat, tapi saya pernah lah pergi di Kelantan, Masjid Muhammadi tu, bila buka puasa di situ malam, masa lepas lepas tarawih tu, Imam kata kita pukul 3 akan qiyamul ke apa gitulah lebih kurang. Saya cuba datang awal 2.30, saya tengok macam semain Jumaat, penuh kereta apa semua dah memang macam gila kat Kelantan ni rupanya. Kita ingat kalau di KL semua mungkin ada yang terlambat ke begitu. Saya pulanglah kepada Dr. Hasanah. Dia bukan soalan ni, dia macam membuka minda lah. Silakan. sebenarnya dalam soalan tu pun dah ada jawapan. Saya teringat kalau di setengah-setengah masjid yang besar, mereka memang buat qiyamul lail tu sampai 30 hari. Contohnya macam tak tahulah kalau yang masjid di Kelantan tu bagaimana. Ada di kalangan rakyat Malaysia yang apabila bulan Ramadan dia pergi ke yang dekat lah, kalau Masjid Nabawi ke apa semua tu dia jauh lah juga kan dengan kos dan sebagainya. Dia pergi yang dekat ni iaitu di Masjid Ar-Rahman Aceh. Masjid yang semasa tsunami, masjid tu kukuh, dia tak runtuh. Okay, jadi Masjid Ar-Rahman Aceh ni kalau 30 Ramadan ini dia memang macam pesta. Dia macam pesta sebab orang beriktikaf setiap malam. Baik, bagi saya lah macam cabaran kita kan, ialah kita ni selain kita nak dekat dengan Allah, kita ada banyak lagi benda-benda lain yang kita kena buat. Ini yang menyebabkan kadang rasa macam, yelah kadang macam tak sempat, dah penat, besok nak pergi kerja lagi dan sebagainya. Jadi ini boleh menjadi cabaran. Apa yang mungkin boleh kita lakukan ialah kita mewujudkan suasana tu. Ini pentingnya peranan ibu dan bapa, mewujudkan suasana tu. Dibantu dengan alat-alat lain lah, contohnya alarm. Alarm kalau tak bunyi, memang kita tidur tu innalillah sampai ke pagi. Sahur pun tak bangun dia. Okay. Bila kita wujudkan suasana ni, maksudnya dari awal Ramadan tu dia dah
cantikkan rumah, lapangkan kawasan untuk melakukan ibadat. Kena ada satu spot, okay, kita berkumpul kat sini untuk solat. Kena ada satu spot kita berkumpul kat sini untuk mengaji dan sebagainya. Kalau suasana itu tidak diwujudkan, kita akan rugi sedikit lah. Okay, kita akan terleka macam tu sahaja dan akhirnya sampailah satu Syawal kita pun happy-happy, makan sedap apa semua. Walaupun Syawal ya kita mesti bergembira, tetapi dalam kegembiraan itu kita mesti ada perasaan sedih kerana telah berlalu malam-malam yang sangat momen-momen yang sangat indah semasa dalam bulan Ramadan. Kalau kerja kita ni, kalau macam sebagai ibu ni, jangan cakap lah. Ini sekadar perkongsian lah. Kalau macam saya memang tak suka buka puasa di luar. Tak kira lah sama ada dekat masjid ke, dekat kedai makan ke apa kan. Walaupun depan rumah pun ada surau yang buat buka puasa. Saya tak suka tu sebab apa? Sebabnya lepas solat maghrib, nanti lepas buka puasa nanti solat maghrib, isyak, balik rumah dalam keadaan dah penat sangat sebab kita dah kerja sehari. Balik rumah kena masak pula untuk sahur. Ini saya punya struggle lah, saya tak tahu orang lain macam mana. Jadi pukul 10 malam dah penat, dah tak larat, nak masak pula untuk sahur. Oh, susahnya rasa. Jadi kadang tak larat, terus tidur. Jadi bila bangun pagi pukul 5 pagi nak masak untuk sahur. Maka dugaan-dugaan macam ni kita kena aturlah kehidupan yang paling sesuai. Kita pegang macam ni. Kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kita tak dapat nak qiyamul lail sepanjang malam. Janganlah sampai lepas sahur, ada momen beberapa saat pun kita tinggalkan. Okay, kita tak dapat buat semua. Okey, kita bangun sahur awal sikit. Pukul 5 pagi. Kalau isteri masak, suami mungkin terjaga, gunakan momen itu yang sedikit itu untuk solat tahajud sekejap. Boleh? Bukan tak boleh. Semasa dalam tempoh bangun malam ini, kita memang digalakkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah daripada apa yang mudah daripada Al-Quran. Baca apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi kadang-kadang kalau kita fikir, apa yang mudah? Bila mudah ni maksudnya tak payah capai Al-Quran pun aku boleh baca Quran. Bacalah 3 qul. Baca ayat kursi. Bacalah surah apa yang mudah yang kita hafalkan. Baca Al-Fatihah ke apa. Maksudnya ada sedikit-sedikit momen kita sebelum sahur, selepas sahur, selagi belum terbitnya Fajar Sadiq, selagi belumnya masuk waktu subuh, kita gunakan untuk buat apa yang kita mampu. InsyaAllah. Ada satu kata-katalah hadis ya yang menyebutkan kalau kita menghafal Al-Quran ya sampai kita tertidur, seolah-olah macam kita masa tidur tu pun kita berbuat ibadat juga. Seolah-olah macam masa tidur tu kita masih terbawa-bawa lagi macam mengulang-ulang ayat Al-Quran tersebut. Jadi kat situ menunjukkan bahawa penting juga sebelum tidur ni kita buat sesuatu yang ringkas lah, yang mudah. Janganlah kita berat-beratkan sangat. Jadi sebelum tidur tu bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Jadi manalah tahu kan tidur kita itu dipelihara, nanti nak bangun sahur nanti mudah dan kita taklah terleka ya sampaikan tak sempat nak melakukan tahajud semasa awal pagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya share ni benda saya cakap benda yang biasa-biasa je. Saya malu juga ni dengan cikgu-cikgu. Ustaz Bakru, lepas tu ada Ustazah Izziah pula. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Hasanah. Soalan telah ditutup dan Alhamdulillah kita telah bersama sejam setengah dengan kuliah duha pada pagi ini. Harapnya ia memberi banyak manfaat pada semua. Keyword terakhir tadi nampaknya saya suka. Yalah, saya sukalah sebab kita pun mengetahui diri ini kan, siapalah diri ini. Kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. InsyaAllah. Nanti lama-lama kita akan dapat semua. Tapi kita mula jangan tinggal semua lah, insyaAllah. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak pada Dr. Hasanah dan juga warga An-Nadi 92 lah, sahabat-sahabat Dr. Hasanah yang support dan juga mencalonkan Dr. Hasanah
Sebenarnya kalau ikut sejarah tu kita pergi ke Syahir Rahman tu, batch Dr. Hasanah juga ke? So yang askar tentera tu lah. So dia adalah cadang yang tuti nama-nama sepatutnya dengan Abang Azam semualah. Ada apa Abang Azam tiba-tiba menyala tu voice tu? Nak tanya ke apa? Tak ada apa, cuma nak cadangkan supaya kalau boleh dijemputlah Dr. Hasanah untuk kalau boleh ada slot kekal macam setiap bulan sekali ke, itulah. Okey, saya suka je Dr. Hasanah je sekarang macam mana tu. Nanti kita bincang lah. Kita buat jemput. Kita main lilat. Dr. Hasanah. Saya dah agak dah mesti ni. Dah agak dah akan jadi. Dia sibuk. So kita juga mengucapkan terima kasih kepada para guru, para ibu, wanita-wanita yang ada pada hari ini dalam kuliah ini, yang boleh memberi masa, mendengar dan harapnya dapat disampaikan kepada anak-anak semualah, dan juga para ustaz, juga sahabat-sahabat lain lah, Dr. Izwan, Abang Azam dan Umar yang abai-abai belaka ada semua. So dengan ini marilah sama-sama kita menutup kuliah duha kita pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tutup recording ni. Kalau siapa nak tanya apa-apa Dr. Hasanah yang non-record, silakan. Tapi sebelum Dr. Hasanah